Didik TV KPM. Lepas kita dah buat amali, dah buat produk, semua amali tak berakhir di situ. Ya. Pemprosesan tak berakhir di situ. Bila lepas kita masak, biasanya kita akan rasakan nak tengok betul. mencapai tak spesifikasi yang kita nak. Sedap ke tidak? Ya. Kalau kita buat kopi pun rasa dulu Betul. cukup manis ke tak, cukup pahit ke tak. Okey. Jadi sama juga lepas murid kita membuat amali, mereka perlu menilai kualiti produk mereka. Okey, jadi kita tengok kat situ apa tujuan kita buat penilaian kualiti. Tujuannya adalah untuk memastikan produk yang dihasilkan mencapai kualiti yang ditetapkan. Okey, dan yang kedua memastikan kualiti yang produk yang dihasilkan tu tekal. Tekal ni maksudnya hari pertama rasa dia A, hari kedua rasa dia A, hari ketiga rasa dia A, sampai sudah rasa dia A. Dia tak berubah. Hari ni A, esok A+, esok A-. Atau dalam erti kata lain konsisten ya cikgu? Ya, tekal atau tekal. konsisten. Baik. Okey. Jadi, apa kaedah dia? Kita akan menggunakan deria. Dekat makmal pemprosesan makanan, kita gunakan deria je lah. Apa deria yang terlibat? Kita ada untuk rupa dan warna, kita akan menggunakan mata. Okey. Untuk tekstur, kita akan gunakan tangan, jari kita ni, ataupun gigi. Sebab kita nak gigit. Betul. Okey. Untuk rasa, memang kita akan gunakan lidah. Sebab deria rasa kita memang dekat lidah lah. Dan akhir sekali, untuk bau, kita akan gunakan hidung. Baik. Okey. Okey, ini adalah contoh penilaian kualiti ataupun yang positif yang dikehendaki masa kita menghasilkan sesuatu produk. Baik. Okey, kita tengok dekat keropok leko. Yang kita nak ialah keropok leko yang seragam bentuk dia, seragam saiz dia. Sebenarnya kalau kita beli apa-apa makanan pun, kalau boleh kita nak yang seragam. Ya, betul. Sebab kalau tak seragam, kalau saya lah, terus teranglah, saya akan macam pilih mana yang paling banyak. Mana yang paling seragam? Mana yang paling besar. Yeah. Okey. Jadi sebenarnya kalau boleh kita memang nak seragam. Jadi itu yang saya sentiasa pesankan kepada murid saya, pastikan sama paras. Pastikan sama besar. Supaya nanti seragam jadi orang rasa cantik. Penampilan makanan tu lebih baik. Penting, memang penting. Manusia makan dengan mata dulu. Kan, kalau kita pergi mana-mana tempat pun kita akan tengok, oh, nampak sedap. Okey. Jadi rupa tu penting. Okey, so rupa dia seragam. Kalau untuk keropok leko lagi, kita nak keropok leko yang lembut dan kenyal. Kalau dia liat, susah pula nak gigit. Ya. Okey. Kalau dan berperisa. Kalau perasan dekat sini semua berperisa. Berperisa ni maksudnya cukup masin, cukup manis, cukup rasa dia. Dia kita tak boleh kata masa kita membuat penilaian kualiti, kita tak boleh kata sedap. Sebab sedap tu subjektif. Betul. Ada orang kata pedas tu sedap. Ya. Ada orang kata pedas tu tak sedap. Betul. Ada orang dia kata dia suka makan tom yum. Ada orang dia suka makan kari. Jadi kita tak boleh. Kita kena hanya boleh letak perkataan berperisa. Baik. Okey. Lepas tu kita tengok pula ikan perkasam. Kita ada sekali lagi mesti seragam. Lepas tu salutan dia sekata. Tekstur dia lembut dan kenyal. Nisa pernah makan ikan perkasam? Pernah cikgu? Betul ke lembut dan kenyal? Betul. Kalau keras nanti macam mana nak makan tu? Okey. Lepas tu sekali lagi dia kena berperisa. Berperisa ni maksudnya cukup rasa. Ya. Lepas tu dia ada aroma perkasam. Dia ada bau masam-masam sikit. Okey. Lepas tu kita ada berbola ikan. Berbola ni mestilah bulat, nama pun bola. Ya. Okey. Lepas tu berbola ikan ni dia warna putih. Tapi sebenarnya berbola ikan ni warna dia bergantung pada ikan yang kita guna. Kalau kita guna ikan isi putih yang biasanya kita tengok di pasar raya, kita tengok dia warna putih sebab dia memang menggunakan surimi yang ikan dia isi dia putih. Okey, kalau katakan cikgu di kelas tu menggunakan ikan kembung, tak dapatlah putih macam dekat pasar raya. Okey. Lepas tu dia lembut dan kenyal, dia bouncy, toing-toing. Lepas tu dia berperisa. Okey, ini untuk semua ni adalah kriteria atau ciri-ciri produk yang kita ingini. Baik. Okey. Lepas tu kita ada pula berbola kebab daging lembu. Sekali lagi, saiz mestilah seragam. Sebenarnya patutnya memang seragam lah, kita dah timbang. Betul. Okey. Lepas tu warna kita tak nilai. Tekstur dia mesti kenyal dan padat dan dia mesti berperisa. Okey. Untuk burger daging lembu,
yang kita tengok ialah warna merah seragam. Kenapa dia tak tengok rupa? Sebab kita dah tekan pakai mesin. Ya. Lepas tu kita tengok halus dan padat. Lepas tu kita pastikan kita nak rasa dia berperisa. Baik. Okey, ini popcorn daging ayam. Okey, salutan dia mesti seragam. Kita tak nak kita punya popcorn sini togel, sini tebal. Sekali ambil, tepung Sebelah belaka. tak ada salutan. Ya. Tengok-tengok, tepung je, mana ayam? Ya. Okey. Jadi salutan rata, bentuk pun seragam. Kalau Nisa suka popcorn yang besar ke kecil? Saiz apa sebenarnya biasa popcorn ayam? Saiz yang tak terlalu besar, tak terlalu kecil, senang untuk dimakan berulang kali. Sebenarnya lagi kecil, lagi banyak kita makan. Betul. Okey. Lepas tu tekstur yang sepatutnya untuk popcorn daging ayam ialah rangup di luar, lembut di dalam. Dan akhir sekali kita nak popcorn daging ayam yang berperisa. Okey. Baik, nampak beri perhatian je semua. Jom cikgu kita uji mereka. Okey. Hanis, cuba bagi tahu saya kriteria ikan perkasam yang berkualiti dari segi rupa. Seragam dan balut beras dengan sepatu. Seragam dan salutan beras kata. Okey, betul. Okey, Atika, tekstur pula macam mana? Tekstur ikan perkasam. Tekstur ikan perkasam tadi. Lembut dan kenyal. Lembut dan kenyal, betul ke? Okey, betul. Dari segi rasa, Adawiyah? Berperisa. Berperisa, betul cikgu? Betul. Okey, dan akhir sekali dari segi bau, Ilya? Beraroma perkasam. Okey, beraroma perkasam. Baik. Okey, soalan Jadi, bocor ni nota baru dapat. 4 markah di situ. Ya, tahniah. Okey. Ini pula adalah ciri-ciri popcorn daging ayam yang telah dihasilkan di bengkel. Okey, tak semestinya kita tanya kriteria yang positif je. Murid kena tahu juga yang tak jadi tu macam mana. Jadi saya harap murid-murid dah baca soalan betul-betul. Dah baca soalan betul-betul dah? Okey. Sila bagi tahu saya, Hanis, apakah 2 aspek yang belum mencapai kriteria yang ditetapkan? Rupa dan rasa. Kenapa rupa dan rasa? Okey, kenapa rupa dan rasa? Sebab kita tengok rupa tadi kita kata salutan dia kena rata. Kat sini dia kata salutan tak rata. Okey, bentuk dah seragam dah, tapi dia terlalu besar pula. Okey, jadi dia masih lagi mencapai untuk dari segi rupa. Dan rasa tu pula dia belum lagi capai sebab dia tak berperisa. Mungkin tawar. Ya. Mungkin dia masin aja ke? Okey. Okey. Lepas dah menilai, lepas kita dah periksa sedap ke tak kita punya produk, bila kita buat pemprosesan makanan ni, pemprosesan makanan ni sebenarnya untuk industri. Kita buat hari ni, kita boleh jual bila-bila kita nak. Jadi kita kena bungkuslah. Okey, apa tujuan kita bungkus? Satu, nak lindung produk. Jadi contohnya macam kalau mak kita masak pun letak bawah tudung saji kita tutup kan. Kalau biar terdedah nanti lalat datanglah. Okey. Satu lagi nak mudah untuk bawa produk dan mudah untuk mengurus. Mengurus ni maksudnya nak susun. Mungkin tujuan perhantaran. Ya, betul. Itu kita kena bungkus. Kalau tak nanti semua orang bawa bawa gula macam ni je. Beli gula. Ataupun kena bawa bekas sendiri. Itu pun bungkus juga kalau bawa bekas sendiri pun. Betul. Okey. Untuk makanan sejuk beku ataupun frozen food, material yang paling sesuai adalah HDPE ataupun LDPE. Macam mana nak tahu HDPE, LDPE ni? Kalau kita tengoklah plastik nugget kita tu kan, dia agak tebal sikit dan dia liat. Kita ada setengah-setengah plastik kita boleh pakai gigi je kan? Yang ni cubalah pakai gigi patah. Gigi yang patah. Okey. Sebab kenapa dia sesuai masuk dalam peti beku. Ada setengah plastik kalau kita perasan bila masuk peti beku dia rapuh. Dia jadi pecah, dia jadi koyak kan? Yang ni tak. Okey. Dan apa syarat pembungkusan yang baik? Kemas, kedap. Baik. Kalau dia terkelepit-kelepit, tak best lah. Kalau dia tak kedap, air boleh masuk, udara boleh masuk pun, tak elok juga. Baik. Okey. 2 jenis pembungkusan untuk membungkus keropok leko. Saya minta tolong Atikah, boleh? Silakan Atika. Plastik PE dengan plastik vacuum. Plastik PE dengan plastik vacuum. Vacuum.
Okey. Plastik PE ni macam tadi lah HDPE, LDPE semua tu PE lah. Tapi lepas tu kita ada plastik vacuum. Baik. Okey. Lepas kita bungkus, kita kena simpan. Sebab sekali lagi produk hasil ternakan dia adalah produk yang kaya protein. Bila kaya protein ni dia cepat rosak. Jadi kita kena simpan. Sebab tu tadi kita kata dia adalah produk sejuk beku. Sejuk beku. Okey. Tujuan dia untuk memanjangkan jangka hayat produk. Kalau ikutkan nanti ada tajuk lain yang akan datang, dia akan terangkan lebih Ceritakan detail lah. lebih lanjut. Baik. Okey. Okey, suhu penyimpanan kita ada 3 sebenarnya. Satu suhu bilik, satu lagi dingin. Dingin ni chiller kita tu. Lepas tu sejuk beku. Jadi untuk produk sejuk beku, kita kena letak ni. Yang ni punya. Baru dia tahan. Sebab tu kita tengok burger pun dekat bahagian freezer. Ya, betul. Semua tu dekat bahagian Sehingga negatif 18 darjah ya cikgu? Ya. Terutamanya kalau dekat gudang-gudang. Kalau kat rumah kita mungkinlah tak sampai. Ya. Tapi kalau tak silap saya hari tu saya tengok peti sejuk rumah saya macam sampai je. Baik. Okey. Nyatakan tempat penyimpanan yang betul bagi produk burger daging lembu. Yang ni saya sendiri jawablah sebab tadi saya dah bagi jawapan. Ya. Okey. Yang ini? Itu dia. Sebab sekali lagi produk hasil ternakan memang duduk dekat peti sejuk beku je. Sebab hasil ternakan kaya protein. Masa proses pun kena sejuk. Masa simpan lagilah kena sejuk. Baik. Okey. Baiklah. Kita dah pergi kepada soalan yang terakhir untuk murid-murid. Saya nak tanya cikgu, contohlah soalan bernilai 2 markah. Okey. Tapi murid jawab 3, 4, mungkin terlebih yakin. Saya tahu jawapan ni, ada 4 jawapan. Bagaimana mereka mendapatkan markah daripada situ? Mereka boleh, saya sentiasa pesan pada murid untuk jawab lebih. Baik. Jangan kurang. Tapi pastikan jawapan yang betul-betul yakin lah. Baik. Sebab kalau tersalah jawab nanti sekarang, mereka kehilangan markah pula. Ya, betul. Didik TV KPM